Assalamualaikum, nama saya Nur Insyirah binti Rosni. Saya dari Fakulti Farmasi, tahun 1 di Unizah. Nombor matrik saya 074503. Saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 2 yang menjalankan projek Community Based Learning. Kumpulan saya telah memilih komuniti guru di SMK Tembila Besar Terengganu untuk menjalankan projek Community Based Learning. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan saya ialah penghayatan rukun negara, elemen kepercayaan kepada Tuhan. Ini merupakan ahli kumpulan saya, Nur Amalia Syahira, Siti Nur Dafini, Nur Insyirah, Arisha Yasmin Syamini, Nasrin Farisa, Nur Afifah, Nur Najihah Darwisha, Akilatul Radiah dan Nur Natasha. Sebagai ketua kumpulan, saya telah membahagikan tugas setiap ahli kumpulan supaya gerak kerja kumpulan saya berjalan dengan lancar. Afifah, Akilatul, Natasha, Yasmin dan Dafini ditugaskan untuk membuat poster. Manakala Amelia, saya, Arisha, Nasrin dan Najihah ditugaskan untuk membuat video. Dafini, Arisha, Akilatul dan Natasha telah turun padang bagi membuat kerja lapangan di SMK Tembila. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada Afifah untuk menjelaskan pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbangsa majmuk dengan pelbagai budaya yang bebas diamalkan di negara ini. Masyarakat Malaysia hidup penuh toleransi dan sikap terbuka yang membolehkan pelbagai budaya diserap masuk dan pengamalan budaya serta agama yang terbuka. Rakyat Malaysia juga perlu peka bahawa perkara 3/1 perlembagaan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Sungguh pun begitu, agama tertinggi yang diiktiraf oleh perlembagaan ialah agama Islam yang mana bersangkut pada Raja-Raja Melayu yang menaungi Malaysia. Raja-Raja Melayu yang bakal memikul tanggungjawab sebagai agung juga melafazkan sumpah di atas nama Allah dengan kalimah tauhid, wallahi, wabillahi, watallahi. Oleh hal yang demikian, kaum yang menganuti agama lain perlu menghormati agama Islam yang dianuti majoriti kaum Melayu dan tidak mempertikaikannya. Namun begitu, rakyat Malaysia didapati masih keliru tentang status agama negara ini. Hal ini dikaitkan dengan kebebasan agama yang disalahertikan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang bebas menerima kedatangan pelbagai agama. Pemikiran ini jelas agak menyimpang dari perkara yang betul. Oleh hal yang demikian, pemilihan kajian tentang seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap isu ini dipilih untuk diuji dan diajukan kepada golongan yang dipilih berdasarkan tajuk utama penghayatan rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Antara objektif kajian ini ialah untuk mengetahui sejauh manakah kepercayaan komuniti kepada Tuhan, untuk mengetahui bahawa komuniti yang dipilih itu bersetuju atau tidak terhadap perlembagaan yang dikubal yang menyatakan agama negara Malaysia ialah Islam, dan adakah komuniti yang dikaji itu memahami perlembagaan negara dan kedudukan Islam di Malaysia. Untuk analisis, bagi soalan pertama di Google Form, orang yang tidak percaya bahawa Allah Subhanahu Taala ialah Tuhan negara ini membuktikan dia tidak setia kepada raja, kerana Agung telah menganggap sumpah bahawa Allah adalah Tuhan negara ini. Namun, menurut kajian yang sebanyak 6.3% golongan yang kurang bersetuju dan 12.5% tidak bersetuju dengan konteks tersebut. Di soalan kedua pula, Sumpah Rabbani adalah kunci bagi kedaulatan negara yang bermaksud ikrar dan sumpah dengan nama suci Allah adalah sumber kedaulatan negara. Berdasarkan kajian, sebanyak 34.4% yang bersetuju dan 65.5% yang sangat bersetuju. Ini telah menunjukkan rakyat Malaysia percaya akan kedaulatan negara. Soalan terakhir, Malaysia mempunyai pelbagai agama yang diamalkan. Namun, agama Islam adalah agama negara. Malangnya, masih terdapat golongan yang bersetuju bahawa Malaysia mengamalkan sekularisme. Berdasarkan temubual yang dikemukakan pada guru-guru SMK Tembila, mereka berpendapat bahawa agama Islam wajar menjadi agama rasmi di Malaysia, memandangkan agama Islam telah lama bertapak dan berkembang di negara ini yang membawa kepada cara hidup masyarakat asal Tanah Melayu. Agama Islam membawa keseimbangan dalam segala aspek kepada negara. Masyarakat yang menganut agama lain perlu menghormati dan menerima bahawa Allah merupakan Tuhan negara Malaysia.
Selain itu, mereka turut berpendapat bahawa kelainan agama dan budaya perlu dihormati bagi mengekalkan perpaduan dan keharmonian negara. Namun, masyarakat beragama Islam perlu mengetahui batasan dalam mengamalkan budaya lain agar tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Akhir sekali, guru-guru tersebut diajukan soalan tentang pemakaian potu dan sari. Mereka berpendapat bahawa pemakaian potu berkait rapat dengan amalan keagamaan Hindu dan mempunyai unsur kerohanian antara penganut Hindu dengan Tuhan mereka. Namun, pemakaian sari tidak menjadi hal yang besar untuk diperagakan oleh masyarakat yang menganut agama lain, selagi mana ia tidak menyalahi penetapan agama masing-masing. Berdasarkan kajian yang dibuat, majoriti rakyat Malaysia mengamalkan penghayatan rukun negara dengan kepercayaan kepada Tuhan. Namun, terdapat segelintir rakyat yang masih tidak dapat menghayati maksud sebenar kepercayaan kepada Tuhan di dalam rukun negara. Dan terdapat sebilangan besar yang bersetuju bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan negara Malaysia berdasarkan bukti sumpah Rabbani yang dilafazkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, rakyat dapat hidup dengan harmoni dan semangat patriotisme dapat diterapkan melalui penghayatan rukun negara yang pertama. Masih terdapat golongan yang tidak tahu atau menolak bahawa Allah adalah Tuhan negara Malaysia ini. Maka solusi untuk mengatasi masalah ini ialah pihak berkuasa terutamanya haruslah mengadakan ceramah dan memastikan penduduk setempat menyertai program tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan kebenaran dan fakta yang ramai orang terlepas pandang serta memandang remeh. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak, iaitu dengan menerangkan kepada anak-anak bahawa Tuhan bagi negara ini ialah Allah. Hal ini bertujuan supaya mereka sedar dan menghayati rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan bersungguh-sungguh. Seterusnya, pihak berkuasa haruslah mengadakan tindakan yang tegas kepada individu yang akan menerima bahawa Allah adalah Tuhan negara ini. Hal ini bagi memastikan kedaulatan negara terus kukuh. Apakah peranan pelajar dalam memastikan elemen kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara dipatuhi oleh semua masyarakat? Pertama ialah pelajar pula menyematkan bahawa umat terdahulu telah berusaha payah memperjuangkan agama Islam. Agama Islam bergerak pantas bawah Khulafa Ar-Rasyidin dan Kerajaan Bani Umayyah. Seterusnya, pelajar-pelajar harus merancang gerakan yang menolak agama Islam di Indonesia dan akhir sekali pelajar adalah saling menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Firman Allah Surah Al-Zariyat ayat 55 dan letaklah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Diseru belajar bertanggungjawab untuk saling berpesan dan tidak terlepas daripada berdakwah. Saya akan menerangkan tentang nilai dan sikap yang diperoleh daripada kajian kami. Nilai yang pertama ialah semangat patriotisme. Semangat patriotisme ini dapat disemai oleh semua rakyat Malaysia sekiranya rukun negara dihayati dengan sepenuhnya. Rukun negara kita termasuklah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Nilai yang seterusnya ialah toleransi. Toleransi dapat dilihat sendiri dalam ajaran Islam. Islam tidak menyekat mana-mana agama-agama lain untuk dipraktikkan. Namun, penganut agama lain di Malaysia haruslah menghormati bahawa agama Islam ialah agama negara. Bergerak ke nilai yang seterusnya iaitu perpaduan. Perpaduan ini dapat dilihat di dalam masyarakat kita sekarang serta dapat dipertingkatkan lagi dengan aspek kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini disebabkan oleh setiap agama memerintahkan untuk menjaga hubungan antara manusia. Nilai yang terakhir yang didapati dalam kajian ini ialah kebebasan. Kebebasan ini dari segi penganutan agama rakyat Malaysia, walaupun agama negara ialah agama Islam. Seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 dalam kurungan 1, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kesimpulannya, agama Islam adalah agama rasmi negara Malaysia, tetapi agama lain boleh dipraktikkan dalam damai dan harmoni. Allah adalah Tuhan negara yang dibuktikan melalui sumpah Rabbani yang dilafazkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dapatan kajian mendapati sebanyak 12.5% masyarakat yang tidak bersetuju dan 6.3% masyarakat yang kurang bersetuju bahawa masih ada masyarakat yang tidak mempercayai Allah adalah Tuhan negara. Masyarakat yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan negara ini bererti mereka tidak taat kepada Yang di-Pertuan Agong.